KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, para penonton sekalian, hari ini kita nak belajar subjek ekonomi. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita kenal siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru. Kita bersama dengan Cikgu Azmi. Apa khabar Cikgu? Baik. Okey, Cikgu daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Ya, okey Cikgu, hari ini kita nak belajar subjek ekonomi. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay. Boleh Cikgu? Boleh. Jom, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey Cikgu, silakan. Baik. Cikgu dah kena, saya pula Cikgu. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ini, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright Cikgu. Bila kita dah buka pelitup muka kita Cikgu, kita letak dalam tempat yang selamat. Betul Cikgu? Jangan letak merata-rata murid-murid. Okey, kita letak dalam bekas yang selamat supaya tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright Cikgu, subjek kita pada hari ini subjek ekonomi. Mungkin Cikgu boleh ceritakan apakah yang menarik perbincangan kita pada hari ini, Cikgu. Silakan. Baik, hari ini kita teruskan lagi topik berkaitan dengan bab 1. Bab 1 ni dia basic lah. Basic untuk subjek ekonomi ni. Yang mana dia sebagai teras utama nak bagi murid ni faham apa sebenarnya cerita subjek ni. So daripada bab 1 ni barulah dia akan pecah-pecah nanti dia akan cerita lebih mendalam lah dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, so kita akan tengok nanti ada beberapa subtopik yang saya cuba explain dan kongsikan berkaitan dengan bab 1 ni. Contohnya berkaitan dengan faktor pengeluaran dan juga kos lepas, dan seterusnya kita cuba sentuh lagi berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Dan kalau ada lagi masa yang sesuai ataupun masih ada masa, kita cuba masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Itu yang paling berat lah. Paling berat juga. Tapi Untuk maknanya dalam kehidupan kita ni pun kita perlu menyusun ekonomi kita dengan betul juga. Itu betul. Sebab itu saya kata sebelum ni saya katakan bahawa subjek ni sangat menarik pasal memang kita guna hari-hari. Hari-hari guna? Kita memang hari-hari guna, tak boleh lari. Cikgu mengajar ekonomi ni Cikgu dah masuk tahun keberapa ni agak-agak Cikgu? Ataupun pengalaman sebagai guru lah Cikgu. Pengalaman sebagai guru ni saya bermula pada tahun 2007. Lama dah Cikgu. Waktu tu saya baru SPM. Itulah dia. Baru ambil SPM saya mula tahun 2007, tetapi walaupun 2007 tu saya masih lagi di sektor swasta lah. Kemudian 2009 baru saya bermula di sekolah kerajaan. Maknanya sekarang ini dah masuk tahun ke-14 Cikgu? Tahun ke-14. Saya pun baru perasan. Macam baru je. Macam baru je rasa. Macam baru je rasa. Tapi walau bagaimanapun kita nak mengambil sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman yang cikgu ada. Supaya kita dapat mempelajari ilmu ekonomi ini dengan lebih rancak Cikgu. Supaya kita dapat skor A dalam subjek ekonomi ni Cikgu ya. Baik. Okey, baik Cikgu. Jadi seterusnya Cikgu, mungkin kita nak bersama dengan murid-murid kita yang mana mereka ada dekat luar kelas Cikgu. Kita nak jemput mereka bersama-sama dengan kita. Tapi apa kata Cikgu, mungkin kita berehat seketika? Baik. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Jumpa lagi. Didik TV KPM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ismail dari kelas 5 MIT Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Pendapat saya dengan pelajaran ekonomi adalah satu perkara yang baharu bagi saya, namun ia memberikan saya manfaat dan memberikan saya kecemerlangan untuk mendapatkan kehidupan yang sebenar. Seterusnya harapan saya untuk mata pelajaran ekonomi adalah memberikan ilmu baharu dan seterusnya meningkatkan kecemerlangan diri dan sekolah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fuad bin Aziz dari SAM Nurul Iman. Ekonomi bukanlah satu subjek yang thrill bagi saya since ia mudah difahami dan ia juga merupakan satu ilmu aplikasi yang dipraktikkan dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu pengeluaran dan sebagainya. Dengan guru yang berdedikasi dan menginspirasikan, saya yakin ekonomi adalah salah satu subjek yang mudah dan menyeronokkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Azmi. Dalam kita nak belajar subjek ekonomi. Tapi Cikgu, kita ni tak lama lagi nak sambut Hari Guru. Jadi kita ada kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Yelah, tanpa Cikgu siapalah kita kat sini kan. Jadi Cikgu, sempena dengan Hari Guru ni, ramai murid-murid kita yang mengirimkan kad tanda terima kasih kepada guru-guru kita. Jadi cikgu, boleh saya pilih satu cikgu? Okey, saya pilih satu. Baik cikgu. Saya tengok dekat sini lawa pula yang ni cikgu. Siap ada reben lagi. Baik, boleh saya buka cikgu? Okey, kita tengok apa dia dekat dalam ni. Dia tulis Selamat Hari Guru. Hashtag Terima Kasih Cikgu. Alright, kita tengok dekat dalam. Wow. Dia ada tulis cikgu. Tatara. Selamat Hari Guru. Diucapkan kepada seluruh guru-guru kita yang mengajar kita, tak kira sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, IPT ke dan sebagainya. Semua guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada mereka. Yang dikirimkan daripada Fuza Marisa binti Amran daripada 5UM SK Merlimau 2. Terima kasih kepada yang mengirimkan kad kita pada hari ini. Alright, jangan lupa jasa cikgu tetap kita kenang sampai bila-bila. Alright cikgu, hari ini dalam subjek ekonomi, tapi bukan saya seorang je anak murid cikgu pada hari ini. Ada anak-anak murid kita yang bersedia di luar kelas. Sekarang ni saya nak jemput mereka masuk. Jom murid-murid masuk ke dalam kelas sekarang juga. Okey. Mereka pun dah bersedia cikgu. Tapi cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka. Jadi mungkin Farizwan, boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizwan bin Muhammad Amrin dari kelas 5 Al-Hanafi, Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, terima kasih. Seterusnya kita nak bersama dengan Ain Soleha. Silakan Ain. Okey, boleh kenalkan diri Ain? Tak dengar pula suara dia. Dia tak ada ke? Okey, baru ada. Okey, silakan. Tak ada pula suara. Okey, kita teruskan kepada Hafiz. Hafiz, silakan Hafiz. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Noh. Okey, dekatkan sikit mikrofon Hafiz. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Noh. Alright. Saya dari kelas 5 Al-Hanafi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Wow, bagusnya. Dan seterusnya kita bersama dengan Amanina. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nur Amanina Dahia binti Khairul Zahar, kelas 5 Al-Hanafi, bersekolah di Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, terima kasih. Seterusnya Amirun Izzuddin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amirun Izzuddin bin Ahmad Zalan dari Sekolah Asam Nurul Iman dan belajar ekonomi sama Cikgu Azmi. Okey, seterusnya Adawiyah Aziz. Dipersilakan. Boleh Adawiyah? Okey. Saya Adawiyah. Dekatkan mikrofon tu sikit. Dari Nurul Iman.
Okey, terima kasih kepada murid-murid kita. Adakah anda dah bersedia dah untuk join kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Macam tu, tunjuk good. Okey. Murid-murid kita dah bersedia dah, cikgu, untuk subjek kita pada hari ini, subjek ekonomi, cikgu, dalam tingkatan 4 dalam bab yang pertama. Betul, cikgu? Betul. Okey, sekarang Mak dipersilakan, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak tengok subjek ekonomi ni dalam bab 1. Apa cerita bab 1 ni, apa subtopik yang ada. Kita akan tengok go through satu persatu every single subtopik yang ada tu. Okey, kita tengok dulu. Okey, ekonomi SPM 2021 bab 1, standard pembelajaran. Sebab bila kita menilai, bila kita ikut di SKP untuk KSSM yang baru ni, dia istilahkan sebagai standard pembelajaran. So murid boleh mendefinisikan faktor pengeluaran, iaitu tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey. Baik, faktor pengeluaran ni kita tengok ada 4 tadi. Tanah, buruh, modal dan juga usahawan. So apa ceritanya? Bermula dengan tanah. So tanah ni kita kata, kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, land lah. Okey. Sumber anugerah semula jadi, penawarannya terhad, sumber yang boleh diperbarui seperti hasil hutan, sumber yang tidak boleh diperbarui. So apa yang ada dekat tanah ni sebenarnya, kita nak ceritakan tentang bahan-bahan mentah yang dikeluarkan oleh bumi ni. Maksudnya apa yang ada dekat dalam dunia ni, kita istilahkan dia sebagai tanah, sebagai satu sumber lah. Okey, so, kita tengok apa yang paling penting kita nak faham ialah tanah ni dia akan memberikan ganjaran dalam bentuk sewa. Okey, dalam bentuk sewa. Ini yang nak kena bagi pelajar faham, nak kena bagi murid faham apa yang ada dengan tanah tu kita akan dapat, kita panggil sewa. Okey. Alright, so itu berkaitan dengan tanah. Lepas tu, kita tengok pula yang kedua adalah modal. Modal ni kita selalu dengar. Modal nak buka bisnes ada modal. Nak kena ada modal baru boleh jalankan perniagaan. Nak tanam pokok pun kena ada modal juga. Ya, nak tanam pokok pun kena ada modal. Itu cerita dia. Okey, so modal ni istilah dia kalau dalam ekonomi kita kata alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi dalam proses pengeluaran tu kita perlukan modal supaya barang tadi dapat dihasilkan. Okey. Jadi dalam modal ni dia bukan semestinya dalam bentuk wang. Ya. Dia boleh juga dalam bentuk selain daripada wang, tapi dia terlibat dalam proses pengeluaran. Saya bagi contohnya macam dalam ni saya letakkan bangunan, kilang dan juga mesin. Okey, bangunan ni bangunanlah tempat kita kalau berniaga tu premis lah, premis perniagaan. Okey, kilang pun sama juga tempat pengeluaran. Lepas tu mesin ni yang macam-macam. Kita tak semestinya kata mesin ni mestilah gunakan tenaga elektrik dan sebagainya. Boleh juga mesin yang mekanikal. Macam orang zaman dulu bila dia berniaga air batu kan. Dia pakai mesin yang kayu tu. Kalau tak ada mesin tu kita tak boleh buat ABC. Takkan nak tumbuk kan? Betul juga. So kita kena pakai mesin. Cuma sekarang dia dah semakin moden. Jadi mesin tu dah diperbarui. Okey, dah diperbarui. Nanti saya nak cari dekat Bazar Ramadan sekejap cikgu. Jadi kat Bazar Ramadan hujan ni. Sejuk. Okey. So apa yang lain-lain ini? Yang lain-lain ini kita boleh tengok nanti dalam buku teks pun ada. Yang paling penting sekali kita nak kena faham modal ni apa dia punya ganjaran dia. Ya. Okey, itu maksudnya tadi kita sebut tanah dapat ganjaran dalam bentuk sewa. Tapi modal ni dia dapat ganjaran dalam bentuk faedah. Okey, dia dapat faedah. Itu ganjaran untuk modal. Itu faktor yang kedua. Tadi yang pertama adalah tanah. Okey, yang kedua adalah modal. So ada lagi dua lagi. Okey, yang ketiga pula kita tengok. Yang ketiga, ini manusia lah. Buruh ni manusia. Tadi yang dua tadi tu, dia bukan manusia. Yang ketiga ni buruh adalah manusia. Saya tunjukkan kan, buruh. Buruh ni pekerja lah. Macam kita lah cikgu. Macam kita lah, macam saya. Saya bekerja dengan kerajaan contohnya. Bertugas di sekolah sebagai guru. Saya juga adalah buruh. Kadang-kadang, macam saya sebelum ni saya mengajar kan. Ada satu masa tu saya tanya dengan murid saya. Okay, apa yang awak faham dengan buruh? Dia ingat ni buruh yang buat bangunan tu saja. Itulah buruh. Jadi kita kena bagi dia faham buruh ni bukan itu saja. Dia ada banyak kumpulan dia. Ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Okay, kalau buruh yang mahir ni selalunya yang ada sertifikat lah. Ada kelulusan yang agak tinggi mungkin. Selalunya ijazah sarjana muda dan ke atas lah. Golongan profesional. So kumpulan ini yang selalunya diistilahkan sebagai
buruh yang mempunyai kemahiran yang mahir. Kemudian ada pula separuh mahir dan ada pula kumpulan yang seterusnya yang tidak mahir. Yang separuh mahir ni biasanya yang ada kelulusan juga tapi tidak mencapai kelulusan sampai ijazah tadi. Okey. So yang tidak mahir ni yang mungkin dia tidak mempunyai sertifikat. Sebab kita nak kena ada satu ukuran nak menentukan tahap kemahiran dia. Mungkin ada juga, tidak dinafikan, ada je orang yang sekolahnya tak pun sampai peringkat ijazah tapi dia berjaya dalam perniagaan, betul. Tapi dari segi ukuran nilai kemahiran itu untuk kita menentukan buruh, kita perlukan sertifikat tadi. Okey, jadi kita kena bagi faham dekat murid lah. Janganlah sesuka hati je kata, oh tak payah cikgu SPM, saya tak payah ambil skor SPM tak apa, tapi boleh skor, boleh buat perniagaan sendiri, boleh je berjaya kan. Dan orang kata buruh kasar tu cikgu? Buruh kasar tu orang yang buat kerja-kerja yang agak kasar lah, yang kerja-kerja berat. Itu boleh juga kita silakan sebagai buruh yang separuh mahir atau buruh yang tidak mahir. Okey, jadi dia ada kumpulan-kumpulan dia lah. Cuma dalam ekonomi kita istilahkan dia buruh mahir, buruh tidak mahir dan satu lagi yang tengah-tengah adalah buruh sederhana ataupun yang tengah-tengah lah, sederhana mahir. Okey, jadi daripada situ lah, contohnya macam tadi kan, profesional saya katakan guru, peguam. Jadi nak jadi peguam ni memang kena ada ijazah sarjana muda. Buruh juga? Sekurang-kurangnya, tapi dia masih lagi buruh. Cuma dia adalah buruh yang mahir. So macam negara kita ni, buruh yang ada pada negara kita ni sekarang ni buruh mahir dah semakin ramai. Dah semakin ramai berbanding dengan dulu tahun 70-an, 80-an kan. Kalau kita tengok tahun-tahun macam zaman ayah saya kan. Ayah saya lahir tahun 57. Tahun merdeka. Okey, so tahun 70-an tu zaman-zaman di sekolah. Tahun 80-an tu mula dia bekerja dan sebagainya. So masa tu rakan-rakan dia yang habis SPM ni, dia memang memegang jawatan tinggi dalam jabatan kerajaan. Kalau kerja dekat mana-mana syarikat pun jawatan dia besar. Padahal SPM je. Sebab masa tu kumpulan ini yang ada. Tapi sekarang ni dia dah semakin orang kata semakin maju lah cikgu. Semakin maju. Jadi sebab tu kita kata pendidikan itu penting. Ya. Okey. Alright. So kita tengok buruh ni apa pula yang dia dapat? Apa yang dia dapat cikgu? Buruh ni apa yang dia dapat? Dia mesti nak duit kan? Buruh ni mesti dia nak duit. Apa yang dia nak? Dia perlukan ganjaran yang kita panggil upah yang ni. Okey, ganjaran upah. Okey, ganjaran upah. Tadi ini tanah sewa cikgu. Tadi modal faedah. Ya. Senang kan? Buruh adalah upah cikgu. Buruh adalah upah. Tapi semua ceritanya semua duit. Semua duit. Betul tak? Sebab ekonomi. Sebab ekonomi. Sebab ekonomi ni kita memang tak boleh lari dengan duit tu. So dia dapat ganjaran upah. Jadi bila yang golongan pekerja tadi yang mahir, sederhana mahir, dia adalah dia punya kelayakan itu menentukan ganjaran upah yang dia nak bagi. So dia ada dia punya level-level dia lah. Sebab tu panduannya selalunya dekat kaki tangan awam lah. Kaki tangan awam ni ada panduan dia. Kalau yang SPM, berapa permulaan gaji dia. Untuk yang seterusnya lah macam diploma, ijazah, master, PhD dan sebagainya. So makin dia mahir cikgu, makin tinggilah. Makin mahir, makin tinggilah. Itu secara purata. Tapi ada juga kes-kes tertentu yang mungkin ganjaran upahnya walaupun dia sederhana mahir dari segi sertifikat, tapi disebabkan pengalaman dia yang banyak, pengalaman yang luas. Jadi kita pun perlu menilai juga dari segi pengalaman dia. Sebab dia mahir kerana pengalaman dia. Yang ni tadi mahir kerana sertifikat dia. Betul cikgu. Macam kawan saya cikgu, dia ni technician je cikgu. Tapi dia technician dalam laut. Technician dalam laut tu risikonya tinggi. Risiko itu dibayar. Macam orang welding dalam laut kan. Welding dalam laut ni itu dia punya risiko tu yang mahal. Bayaran dia, bukan semua orang nak masuk. Betul cikgu. Jadi benda tu yang menyebabkan nilai upah dia tinggi. Kerana risikonya dibayar tu cikgu. Yes. Tapi rasanya tak ramai yang nak bidang tu. Pasal risikonya tinggi. Kan? Orang kalau boleh nak duduk dalam ofis, kerja yang biasa-biasa tapi dapat imbuhan yang banyak dari segi upah. Itu yang orang nak biasanya. Macam contoh kan, saya punya student ni ada 6 orang kat sini. Kita boleh tengok kan, nanti saya tanya satu-satu. Okey, mula dengan siapa ni, Faizuddin. Yang ujung sana. Silakan, Farizwan. Farizwan, sorry. Farizwan, apa sertifikat yang awak nak capai nanti selepas sekolah? Ini nak belajar sampai mana? Soalan sepumas ya cikgu. Saya nak belajar sampai ke universiti lah. Ya betul. Sampai peringkat apa? Ijazah, master, PhD? InsyaAllah ijazah.
Ijazah. Okey. Ijazah. Okey, terima kasih. Belum Kita tengok. confident. Kita tangkap seorang lagi. Soalan lagi. Siapa Seorang cikgu? lagi. Adawiyah. Okey, Adawiyah. Adawiyah mana? Hilang dah. Dah boleh. Okey, Oh, Adawiyah. okey. Okey, Adawiyah. Apa lepas sekolah nanti awak target sasaran nak belajar sampai mana? Cuba onkan sampai mikrofon master, tu. onkan mikrofon. Master sampai master. Sampai master. Okey. So dia ada, kita dah nampak dah ada beza-beza, ada impian pelajar ni kan. Impian pelajar, dia nak capai apa. Sebab dia dah nampak kat mana kemahiran. Tapi dua-duanya masih mahir lah. Dua-dua masih lagi mahir. Macam saya sendiri pun. Saya sendiri pun lepas saya buat diploma, saya kerja, saya tak puas. Saya sambung lagi ijazah. Kemudian daripada ijazah tu, lepas dah bekerja lebih kurang dah lebih daripada 10 tahun, saya sambung master pula. Oh, cikgu sambung master? Saya baru habis master, alhamdulillah. Tahniah cikgu. Okey, jadi benda tu saya kongsikan dengan murid saya. Betul, kenapa? Cikgu. Sebenarnya untuk kita dapatkan kemahiran kita. Bukan saja untuk upah tu, tapi dari segi kemahiran. Jadi kemahiran yang kita dapat tu akan lebih cantik bila pelajaran kita semakin tinggi. Dan cikgu, makin kita mahir cikgu, makin ringan kerjanya cikgu. Betul ke? Bergantung juga. Bergantung juga cikgu. Bergantung juga. Tengok bidang apa yang kita pergilah. Kan? Tengok juga bidang yang kita pergi tu. Okey cikgu. Okey. So itu berkaitan dengan buruh. Kita tengok next yang terakhir. Yang terakhir adalah usahawan. So usahawan ni siapa pula? Dia juga adalah manusia. Usahawan memang manusia lah. Manusia juga. Kan? Cuma kalau kita nak faham usahawan, kadang-kadang kita sebut usahawan ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut entrepreneur. Kan? Entrepreneur ni adalah usahawan yang mana dia adalah satu golongan manusia yang mempunyai pemikiran yang kreatif. Okey, dia kena kreatif, dia kena inovatif, barulah dia jadi usahawan. Okey. Okey. Itu yang kita nak kena bagi murid faham usahawan ni macam mana. Dan satu lagi, usahawan sudah pastinya adalah manusia yang melaksanakan perniagaan. Dia mendapat hasil berdasarkan ganjaran dia adalah untung. Kita tak sebut dia punya hasil tu hasil. Kita sebut untung. Sebab hasil tu dia umum sangat, belum tolak dengan kos. Betul. Bila dah tolak, barulah dia dapat, bakinya itulah keuntungan tak dia. Tak tentu lagi dapat hasil juga. Kadang-kadang negatif. Bila negatif tu dah rugilah. Mana tak ada ganjaran untuk dia. Sebagai seorang usahawan, dia memang cari untung. Betul, tapi dalam dia nak mencari keuntungan itu, dia sanggup menghadapi risiko. Dan seterusnya dia juga perlu kreatif dan juga inovatif. Supaya apa yang dia buat tu menarik perhatian orang untuk membeli produk yang dikeluarkan. Okey, kalau usahawan yang tidak menjual produk, ada juga usahawan tapi dia jual kemahiran dia. Jual kemahiran dia macam penceramah dan sebagainya. Dia buat bisnes itu. Maknanya perkhidmatan lah. Maknanya profesional dalam bidang. Macam biasa sekolah-sekolah kita panggil motivator kan. Itu pun dia usahawan juga. Cuma bagusnya dia selain daripada usahawan, dia jugalah buruh tu. Dia lah yang dapat buruh tu, dia lah usahawan. Dia boleh juga jadi dua-dua. Tapi orang kata cikgu, kalau nak kaya kena jadi usahawan cikgu. Betul ke? Saya agak setuju yang tu. Kalau nak kaya lah. Tapi saya kurang setuju sebab istilah kaya tu dia subjektif. Subjektif. Ada orang kata kaya sebab banyak duit kan. Tapi ada juga orang yang kaya tapi bukan kerana duit. Kenapa tu dia kaya kerana benda lain. Tengok, dia macam-macam lah. Ada orang ni pahaman ni masing-masing. Maknanya subjektif. Pengertian subjektif kaya lah tu cikgu. Betul. Kadang-kadang dia kaya dengan ilmu dia. Kaya dengan dia punya harta. Harta tak semestinya duit. So dia different lah. Macam cikgu kaya dengan senyuman cikgu. Senyuman semua orang boleh. Ya cikgu. Rasanya tak rugi pun kalau kita kaya dengan senyuman. Okey, so seterusnya usahawan ni apa yang dia buat ialah dia akan usaha sedaya upaya dia supaya apa yang dia dapat ataupun yang kita panggil keuntungan itu dia dapat secara maksimum. Yang paling banyak dia boleh dapat. Itu sebab saya katakan tadi dia perlu kreatif. Kalau katakan ada dua gerai burger, contohnya kan, gerai burger A, gerai burger B. Dua-dua jual burger, tempat mungkin lain-lain tapi berdekatan. Jadi dia kena buat sesuatu yang kreatif supaya hasil jualan dia lebih baik berbanding dengan gerai burger yang satu lagi. Okay. Kalau dia turunkan harga boleh cikgu? Kalau kita nak turunkan harga tak semestinya dia akan untung. Iya ke? Kadang-kadang dia turunkan harga
dia tidak dapat mencapai orang kata keuntungan yang maksimum. Jadi selalulah biasalah tu. Biasa student saya pun sama. Bila kita cakap tak susah cikgu, turunkan je lah harga. Tidak semudah itu. Oh ya cikgu. Tidak semudah itu sebab kita perlu memandang daripada berbagai sudut. Itu yang saya suka ni. Sebab saya pun pernah makan burger harga RM15 cikgu. Maknanya rasanya cukup luar biasa lah cikgu. Itulah sebabnya dia punya resepi bahan itu mahal. Kan logik lah kalau RM15. Takkanlah yang mahal pun rasa macam harga RM3. Baik kita beli yang RM3 kan. Maknanya mengurangkan harga itu bukan satu poin utama cikgu kan? Betul. Kenapa yang RM15 itu masih ada orang beli? Kita kena tahu juga. Okey cikgu, kita kena tahu. Jadi cikgu, inilah dia lumrah dalam kita menjadi seorang buruh, usahawan dan sebagainya cikgu. Kita perlu tahu risikonya cikgu. Betul. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar berkaitan dengan ekonomi. Saya seronok cikgu. Sebab apa seronok cikgu? Sebab pasal duit lah kan. Sebab first tadi cikgu cakap kalau kita ada tanah, kita sewakan dan kita boleh dapat sewa. Kalau kita ada modal dan kita akan dapat faedah. Bila kita bekerja sebagai buruh, kita akan dapat gaji. Betul cikgu? Betul. Dan bila mana kita menjadi usahawan, kita akan dapat keuntungan. Masing-masing ada risiko masing-masing. Bergantung kepada bagaimana kita menguruskan. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, ini soalan contoh. Okey, soalan contoh berkaitan dengan topik kita tadi. Faktor pengeluaran. Ditunjukkan gambar mesin ni. Mesin. Mesin ni lah. Ni orang panggil apa cikgu? Kita panggil backhoe. 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 Ataupun jentolak, betul cikgu? Boleh lah. Boleh lah cikgu. Okey, darjah di bawah menunjukkan satu faktor pengeluaran. Kadang-kadang murid ni dia terpedaya tau. Dia tengok gambar, dia terpedaya dengan gambar ni. Sepatutnya fokus ni bukan kat gambar ni. Dia fokus ini dulu. Okey, faktor pengeluaran. Maknanya kita nak kena faham apa yang soalan tu nak. Soalan ni dia tanya tentang faktor pengeluaran, bukan tentang backhoe. Backhoe ni adalah contoh kepada faktor pengeluaran. Okey, jadi kita nak tahu backhoe ni apa sebenarnya dalam faktor pengeluaran yang 4 tadi. Kita tengok yang ada. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Hafiz boleh cuba? Ni masuk yang mana? Buruh, modal, usahawan, tanah. Saya rasa tanah. Tak boleh tanah. Modal. Okey. Modal. Okey, terima kasih. So ini dikata adalah modal. Kenapa modal? Sebab dalam topik modal tadi, saya ada sebut salah satunya adalah mesin. Jadi orang yang ada mesin ni, mungkin mesin ni adalah turun-temurun. Bapak dia bagi. Betul. Jadi dia tak perlu beli. Betul. Tapi dia masih lagi kategori modal. So tidak libatkan duit. Itu saya kata tadi, modal tak semestinya duit. Boleh jadi dia adalah mesin. Okey. Macam contohnya, saya bagi contoh yang lebih senang. Yang biasa, mesin ni budak sekolah tak pakai kan. Ya, jadi kita tak boleh nak bagi contoh kat dia, dia tak berapa nak tangkap. Okey. Kita ambil yang mudah, di sekolah. Di sekolah, bila sekolah dianjurkan program jualan. Okey, dia mungkin ikut panitia, ikut kelab, persatuan dan sebagainya. Mungkin Aiman pun ada pengalaman tu dulu zaman sekolah kan. Seronok cikgu. Contohnya pembantu perpustakaan, dia ada gerai dia. Okey. So bila dia buka gerai tu, dia tak perasan ada antara barang yang digunakan untuk dihasilkan barang jualan dia adalah modal. Yang dia nampak adalah duit saja, dia beli bahan mentah. Padahal ada lagi yang lain, pisau contohnya nak buat sandwich. Kan, nak buat sandwich modal dia macam-macam, ada pisau sebab nak kena potong. Walaupun baru pakai sekejap, kena ada pisau. Kalau tak ada pisaunya nak potong. Betul cikgu. So itu adalah modal. Mana dia dapat? Dipinjam bapak dia. Pinjam mak dia. Ambil kat dapur dan sebagainya. Itu juga modal cikgu. Itu juga modal. Okey. Dia masuk kategori tadi kalau modal tu macam mesin tadilah. Cuma dia tak adalah menggunakan elektronik dan sebagainya kan, pakai pisau saja. Termasuk juga cutting board. Tempat pemotong tu. Tempat pemotong. Itu pun adalah modal juga. Macam gerai burger lah. Gerai burger stall dia, kuali dia. Kan? Itu semua adalah modal. Senduk dia. Semua cikgu. Itu modal. Kita kena ambil kira itu sebagai
modal untuk dia mulakan perniagaan. Sebab tanpa benda-benda tu tadi, dia tak boleh buat. Okey, so ini adalah modal. Kita tengok jawapan dia. Okey, sumber ekonomi adalah modal diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi dia nak hasilkan barang tu, dia perlukan benda ni. Biasanya untuk orang korek tanah apa semualah kan. Betul, cikgu. Takkan nak pakai cangkul. Dia makan masa yang lama. Sedangkan guna backhoe ni cepat. Okey, mungkin sewanya agak mahal. Kalau sekarang ni lebih kurang dalam 400, 500. Betul, cikgu. Tengok tempat. Kan, tempat saya masih lagi 400 lah. Ada saya dengar sampai 500 pun ada. Oi, sebulan dah 15,000 dah, cikgu. Kalau hari-hari jalan lah. Kalau hari-hari jalan. Cumanya kita kena faham juga, orang yang memiliki modal ni tadi, sudah pastinya dia adalah usahawan. Jadi, bila dia usahawan, dia kena tanggung risiko maintenance dia. Kalau ada kerosakan dan sebagainya, kita pun kena faham juga kosnya tinggi. Bukannya macam repair motor. Jadi kita kena faham. Okay? Kita kena tengok risiko di sebalik. Ya, itu tapi dia sanggup ambil. Jadi dia adalah usahawan. Alright, cikgu. Okey. So kita tengok pula seterusnya. Okey, seterusnya. Terangkan ciri-ciri faktor pengeluaran di atas. Maknanya faktor pengeluaran tadi. Apa ciri-ciri dia? Kita nak tengok ciri-ciri bukan ciri-ciri backhoe. Tapi ciri-ciri modal tadi. Modal tadi tu. Okey, itu yang selalunya murid sekolah ni dia tak faham. Dia dapat soalan, cikgu, soalan tadi tak ada dalam buku teks. Tak pernah saya jumpa gambar backhoe ni dalam buku teks. Sudah. Sebab tu kita nak kena bagi pemahaman dari segi konsep. Jadi murid sekolah ni yang belajar ekonomi, dia kena faham konsep. Every single subtopik tu dia kena tahu konsepnya apa. Baru dia tahu nak jawab juga. Ya, sebagai guru yang mengajar juga, macam saya praktikkan, saya gunakan kaedah itu. Saya bagi faham dulu konsep untuk setiap subtopik tadi. Okey. So, barulah bila budak ni dah faham, dia bagi gambar ke apa ke, dia tak terpedaya. Dia fokus pada soalan. Dia fokus. Walaupun kadang-kadang ada jugalah yang terpedaya tu. Itu normal lah kan, manusia kan. Okey. So kita tengok jawapannya. Alat ciptaan manusia, penawarannya terhad, setengah modal mempunyai mobiliti geografi yang tinggi. Contohnya peralatan, mesin boleh pindah-pindah lah. Okey, yang ada tak boleh pindah pula. Contohnya bangunan dan kilang. Tadi cerita backhoe, tapi dia cakap juga bangunan dan kilang. Kenapa? Sebab kategorinya masih sama. Masih modal. Lagi modal. Okey, jadi kita kena faham. Modal itu adalah peralatan dan juga mungkin dalam bentuk duit jugalah. Okey, meningkatkan daya dan kecekapan pengeluaran. Penggunaan modal yang cekap, okey, peralatan, mesin yang canggih, hasilnya juga lebih baik. Lebih banyak lah boleh lebih cepat kan? lagi satu. Macam dulu orang menjahit semua guna kait sorang-sorang kan, lambat dia buat. Tapi sekarang guna mesin. Cepat. Buat kasut pun cepat. Kita pun pernah tengok, ada mungkin yang pernah tengok dokumentari macam mana dia keluarkan sebiji kereta dengan begitu cepat berbanding dengan guna tangan. Guna tangan lambatlah. Cuma hasil tangan tu ialah manusia yang buat, dia ada emosi, selalunya lebih halus lah. Macam Harley Davidson kan. Dia masih lagi gunakan kaedah penggunaan tangan tu walaupun dia jenama terkenal. Okay, Rolls Royce masih lagi menggunakan kaedah penggunaan tangan ni yang banyak. Maksudnya buruh dia sangat mahir dari segi sentuhan ni lah, cikgu. Sentuhan dia tu. Okay? Itu yang akan membezakan setiap keluaran kereta dia. Kalau guna mesin ni sama aja semua. Betul, kan? cikgu. Itu. Okay. Mungkin lepas ni orang masakkan akan guna mesin. Rasa sama aja semua. Sama je, cikgu. Tapi berbezalah dengan homemade, cikgu kan? Ya, berbeza. Macam mana pun kalau lain. Sekarang ni nak raya kan? Nak raya ni orang akan beli biskut raya. Mesti orang akan cari yang homemade tu. Sebab apa? Sebab rasanya lain. Dia ada rasa tangan tu, cikgu. Ya. Walaupun boleh guna mesin cepat. Betul. Tapi itulah rasanya sama je semua. Rasanya sama semua. Okey. So itu berkaitan dengan topik kita yang pertama, iaitu faktor pengeluaran. Ini tadi contoh soalan dia. Ada lagi contoh soalan yang kedua. Buruh dan usahawan merupakan faktor pengeluaran yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Berikan 3 perbezaan antara buruh dan usahawan. Ini contoh soalan nak buat banding beza. Kita membezakan antara buruh dan juga usahawan. Okey, dua-dua masuk manusia. Tapi kita dah nampak tadi ganjarannya berbeza kan? Betul. Buruh ni apa, usahawan apa. Kita tengok apa yang ada. Okey, ini adalah contoh jawapan. Contoh jawapan. Dia bentukkan dalam jadual. Okey, soalan macam ni boleh buat dalam bentuk jadual, tetapi pastikan itu adalah bahagian A. Bahagian A. Seperti mana yang saya terangkan dalam episod sebelum ni, saya ada bagi tahu soalan tu ada bahagian dia A dan B. Yang ni untuk bahagian A kita boleh buat macam ni. Kalau bahagian B tak boleh. Bahagian B awak kena, you all kena explain
menggunakan kaedah macam buat esei. Macam buat karangan, ayatnya mesti bersambung-sambung. Okey, so kita tengok ini adalah ciri dia. Saya just ambil balik daripada penerangan saya sebelum ni tadi. Alright. Okey, boleh? Yang di Google Meet? Okey. Okey, alright So ini contohlah. Ni antara contoh cikgu contoh soalan. Apa kata cikgu? Apis dia nak share sikitlah cikgu. Apis nak share? Apa dia? Apis, apa beza Apis? Buruh dengan usahawan ni, awak nak jadi mana satu? Nak jadi buruh ke nak jadi usahawan ni? Kalau saya pilih usahawan kot. Okey, apa bisnes yang awak nak buat Apis? Saya jadi arkitek. Saya nak bina banyak rumah. Dia nak bina banyak rumah cikgu? Nanti boleh tolong binakan rumah cikgu tak? InsyaAllah. Okey cikgu. Tapi maknanya daripada sudut kalau kita tengok usahawan ni Pis kan. Tapi usahawan ni dia tak ada gaji Pis. Macam mana? Usahawan ni tak ada gaji. Tak apa, kita bergantung pada keuntungan. Okey cikgu. Maknanya betul ke tak cikgu? Betul Betul. Okey, terbaik Pis. Jawapan yang cukup tepat yang Pis berikan kepada kita semua. Thank you Pis. Itu okay, kita tanya murid punya minat kan. Macam saya sendiri pun saya selalu berkongsi. Kita tanya student. Dia nak yang mana. Ada juga yang memilih untuk jadi buruh. Ada yang memilih untuk jadi usahawan. Okey, mungkin disebabkan yang buruh ni dia malah nak fikir. Tahun-tahun hujung bulan dah gaji dah. Tapi kita kena faham satu perkara. Okey. Walaupun kita sebagai buruh, tapi ciri keusahawanan perlu ada dalam diri kita. Walaupun buruh. Ya, walaupun buruh, kita perlu ada kreativiti juga. Okey, sebabnya dengan kreativiti yang ada pada buruh tadi, dia dapat meningkatkan prestasi firma yang dia kerja tadi. Cikgu boleh kongsikan sikit tak cikgu? Tapi kita berehat seketika. Boleh cikgu? Murid-murid jangan ke mana. Lepas ni kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, kita bersama dengan Cikgu Azmi. Tadi Cikgu Apis dia kata dia nak jadi usahawan, dia nak buat rumah banyak-banyak Cikgu. Tapi nanti Cikgu bila dia dah berjaya nanti, dia nak buatkan rumah untuk Cikgu. Okey Cikgu? Okey, tapi tak apa Cikgu, dia cerita-cerita kan Cikgu kan? Betul. Mudah-mudahan ia berhasil dan mudah-mudahan inilah semangat yang kita nak bawa kepada anak-anak murid kita. Betul Cikgu? Betul. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Saya sambung sikit tadi, dia kata nak bina banyak rumah untuk buatkan rumah untuk saya. Bagi saya tak perlu buat rumah untuk saya. Kenapa, tapi binalah rumah yang kosnya lebih rendah supaya harga rumah yang ada sekarang ni kita dapat handle supaya dia jangan terlalu tinggi. Sebab jadi manusia ni benda paling terbaik yang kita boleh buat ialah bagi manfaat pada orang ramai. Lagi besar manfaat tu lagi baik. Itu prinsip saya lah. Maknanya cikgu dalam kita berbisnes ini, cikgu sebut tadi kita kena memaksimalkan keuntungan. Dalam masa yang sama cikgu kita kena ingat juga beri manfaat kepada manusia. Ingat Bis? Boleh Bis? Boleh Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, kita teruskan dengan subtopik seterusnya berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Ini standard pembelajaran dia. Murid boleh menganalisis keluk kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan kos lepas. Okey. Untuk pengetahuan semua, topik ini adalah antara yang baru dimasukkan ke dalam silibus ekonomi. Okey, sebelum ni ekonomi asas kita tak belajar pasal KKP. KKP ini kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut PPC, Product Possibility Curve. Okey, itu bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayunya, keluk kemungkinan pengeluaran. Kita tengok. Okey, keluk kemungkinan pengeluaran. Ini andaiannya. Okey, 4 perkara ni. Jadi dia takkan lari daripada skop ini. Firma keluarkan 2 jenis barang, faktor pengeluaran tetap, tingkat teknologi tetap, ekonomi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Maknanya orang bekerja. Orang yang layak bekerja. Tak ada yang menganggur. Kalau ada pun dia tidak mencapai tahap untuk kita katakan sebagai pengangguran. Okey. So, kita nak tengok KKP ni, dia punya penilaian dia adalah keluk yang menunjukkan keluaran paling maksimum satu firma boleh buat untuk dua produk. Okey, ada 2 barang yang dikeluarkan. Sebab dalam ni kita dah sebut andaiannya keluarkan 2 jenis barang. Okey, kita tengok. Ini contohnya. Okey. So, ada titik R, S, T, U dan juga V. Okey. Ini agak teknikal lah.
agak teknikal. Tadi banyak teori. Seronok aja belajar kan. Betul. Ni teknikal ni memang kita kena fokus betul-betul. Kita nak bagi faham apa sebenarnya yang berlaku dekat sepanjang garisan ini. Dari sepanjang keluk yang cembung ni, dia menunjukkan masalah pilihan. Okey, sebelum ni kita belajar tajuk kekurangan pilihan dan kos lepas. Okey, so yang ini kita tengok dia menghadapi masalah pilihan. Pilihan dia adalah R, S, T, U ataupun V. Dia boleh pilih mana-mana satu firma ni. Okey, dan dia boleh keluarkan R, S, T, U, V ni, titik ni, pada ketika itu dia boleh keluarkan, tak ada masalah. Firma mampu nak buat. Betul. Boleh keluarkan pada kedudukan R, S, T, U ataupun V. So R ni apa? Ini dia punya kombinasi. Okey, kombinasi dia R, S, T, U, V. Maknanya kat dalam ni saya bagi contoh adalah baju kurung dan juga jubah. Kita buat andaian ini adalah mungkin dia tekstil lah. Dia boleh buat baju kurung, dalam masa yang sama dia boleh buat jubah. So dia nak jual dua-dua ni. Okey, so kombinasinya di sini jualan dia 04812 ni adalah dalam bentuk ribu helai. Contoh kalau kosong ni dia tak buat lah, dia tak jual jubah. 4 ni 4,000 lah sebab 4,000 helai. Yang ni baju kurung. Okey, so dia ada pilihan nak keluarkan yang mana, banyak. Tapi kalau dalam kombinasi R, dia tak keluarkan sebarang jubah dan dia boleh keluarkan baju kurung sampai 20,000. Once dia buat je jubah, dia dah tak boleh nak buat baju kurung sampai banyak macam tu. Itu yang kita nak kira, kita nak tengok penilaian kita. Okey, kita nak tengok bila dia keluarkan jubah sikit lah, maksudnya mungkin sebab ada permintaan. So dia nak buat jubah. Ada orang nak pakai jubah kan. Apa kata kita cuba jual jubah. Dia pun buat jualan jubah. 4,000 dia buat. Bila dia buat 4,000 kan. Tak keluar. Bila dia buat 4,000 tu cikgu, maknanya dia akan jadi berkurang. Okey, jumpa cikgu. Alright. Okay. Bila dia keluarkan 4,000 kan, dia terpaksa kurangkan pengeluaran baju kurung dia. Daripada tadi 20,000 dia boleh buat. Sebab kita dah buat jubah, kita tak boleh buat sampai 20,000 lagi. Kita boleh keluarkan 19,000 aja. Okey, so ada drop kat situ. Dia terkesan lah cikgu. Dia terkesan. Sebab apa? Sebab tahap kemampuan dia setakat itu saja. Mungkin dia dah tarik tukang jahit dia, kan? Sebahagian daripada tukang jahit itu untuk buat baju jubah tadi. Okey. Jadi dia tak boleh nak buat baju kurung lagi. Begitulah seterusnya. So ini kombinasi dia. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok pula. Okey. Ini adalah titik Y berada di luar. Okey. Ini menunjukkan ketidakupayaan. Maksud ketidakupayaan, firma tak boleh buat. Kalau nak keluarkan banyak ni, kan? Banyak ni pada kedudukan Y ni, firma tak mampu. Tapi mungkin pada ketika itu ada permintaan, cuma dia tak boleh buat. Dia perlukan sokongan. Dia bergantung kepada mesin ataupun pekerja yang ada jugalah juga. Dia bergantung kepada semua faktor pengeluaran. Boleh jadi mesin, boleh jadi modal, boleh jadi buruh. Mungkin pekerja tak cukup. Betul juga cikgu. Mungkin disebabkan modal dia tak ada, mesin tak cukup. Mungkin disebabkan kedai juga cikgu. Ya, kedai betul. Aiman bijak. Boleh ambil ekonomi ni. Okey. Okey cikgu. Alright, so ni pula titik berada di dalam. Di dalam keluk ni. Yang apa pula maksud dia? Yang ini maksud dia adalah menunjukkan ketidakcekapan. Dia boleh keluar sampai line ni, tapi dia tak buat. Dia tak nak buat sampai sini. Relax lah, buat takat ni je lah. Kita stop je lah. Jadi itu merugikan firma sebenarnya. Sebab dia boleh buat lebih daripada tu. Macam kemampuan kita lah. Kita boleh buat lebih. Kenapa kita nak sekat-sekat? Buatlah sampai maksimum. Okey? Itu kos lepas ditunjukkan oleh kecerunan KKP. Makin cembung KKP, iaitu jauh dari titik asalan semakin banyak kos lepas. Maknanya line ni, kalau semakin menjauh, kos lepasnya akan semakin membesar. Lagi banyak yang dia tak dapat buat. Okey? Itu sebagai andaian dia lah. Okey, yang ini adalah pengiraan dia, formula yang digunakan. Macam mana nak kira kos lepas tadi. Perubahan unit paksi Y bagi dengan perubahan paksi X. Okey, yang ini kita nak tengok kecerunan dia. Alright. Kecerunan dia. Ini contoh pengiraan. Saya tak perlu terangkan banyak sangat. Sebab just ikut saja. Macam tadi, kiraan tadi, kira-kira daripada R pergi ke S, kita tengok 0 pergi ke 4, lepas tu 20 pergi ke 19. So yang menghadapi kos lepas sekarang ni adalah baju kurung. Baju kurung ni yang kena kos lepas. Kita nampak kat situ kos lepas dia datang bila dia berkurangan. Kita kena faham kos lepas ni datang bila dia makin kurang. Itu basic pemahaman yang kita nak kena bagi pada
murid. Dia kena faham kos lepas ni datang bila dia makin kurang. Okey. Okey, sebab dulu boleh buat banyak ni. Tapi sekarang tak boleh. Dah makin kurang. So pengurangan itu yang dikatakan sebagai kos lepas sebab dia dah tak boleh buat. Okey. So perubahan itu dia tunjukkan kiraannya adalah 0.25. Ini maksudnya kecerunan dia tadi, kan, kecerunan keluk tadi menunjukkan bahawa bila mana penambahan jubah berlaku, every single jubah yang dia buat, kan, dia akan memberikan kesan kepada baju kurung. Maksudnya setiap satu baju jubah yang dia buat, dia akan menyebabkan baju kurung tak boleh buat sebanyak 0.25. Maknanya tak boleh siapkan satu jugalah. Yeah. So dia drop kat situ. Itu dari segi pemahaman, nak kena bagi faham dekat student, itu yang dimasukkan dengan kos lepas. Dan bila kita menggunakan formula yang ada untuk mengira tadi, maklumat yang kita dapat tadi adalah penilaian kepada penurunan tahap keluaran yang dia buat sebelum ni berbanding dengan perubahan yang kita dah dapat daripada satu titik ke satu titik yang dipanggil kombinasi pengeluaran. Kombinasi ni maknanya gabungan dua-dua lah. Okey, barang A dengan barang B. Dibulai dengan dibulai baju kurung tadi tu. Okey, kita gabungkan dua-dua tu, itulah kombinasi. Alright. Okey. Tapi kalau kita tengok kat sini kan, contoh V. Kalau dia buat jubah saja, dia tak buat baju kurung, dia akan dapat 16,000. Dia boleh buat banyak juga. Dia boleh buat 16,000 jubah. Maksimum ni. Semua pekerja semua pulun kat situ. Tapi baju kurung kita tak dapat buat. Tapi bila banyak produk cikgu, maknanya ia akan menjejaskan daripada sudut pentadbiran cikgu. Apa pandangan cikgu? Macam mana? Maknanya daripada sudut pengurusan kalau banyak produk. Bila banyak produk ni cikgu. Ada juga, saya agak setuju yang itu. Bila sebab dia terlalu pelbagai kan. Terlalu banyak sangat dia buat tu pun akan memberikan kesan juga dari segi pengurusan. Itu betul. Sebab tu kita perlukan orang yang mahir. Sebab dia bila dia ada kemahiran yang tinggi, selalu kalau dia dah semakin lama bekerja kan, pengalaman tu dia boleh atasi lah dari segi penambahan produk ni. Dia tengok, dia kena ambil kira semua perkara lah. Sebagai usahawan ni dia kena pandang sebagai orang yang pandang dari berbagai sudut. Dia tak boleh tengok, kita boleh buat, terus buat aja. Padahal dia punya kemahiran tak ada. Itu jangan buat macam tu, risikonya tinggi. Okey, dan boleh memberikan kesan yang negatif. Okey, saya balik semula tadi dari segi KKP ni kan. Okey, apa yang berlaku ialah bila kita nak mengira perubahan tadi daripada satu kombinasi ke satu kombinasi. Saya ambil contoh, katalah dari R pergi ke S tadi. Okey, sama. Okey, firma daripada dia keluarkan dekat R, dia kata kita tukar. Kita nak buat jubah sikit, nak try. Dia tukar kepada S. Dia pun buat 4,000 jubah. Okey, bila dia buat 4,000 jubah, 19,000 saja baju kurung dia dapat buat. Macam saya kata tadi. So apa yang berlaku dekat sini ialah dia mengalami kos lepas dari segi bilangan dia. Bilangan berapa banyak baju kurung yang dia tak dapat buat. Okey, so daripada 20K, kita minus dengan 19K, ada 1,000K. Okay. So jadi kos lepas dia, bilangan jubah yang dia, bilangan baju kurung yang dia tak dapat buat adalah sebanyak 1,000. Means dia terpaksa korbankan 1,000 baju kurung untuk dapatkan 4,000 jubah. Kat situ nak bagi faham. Nak bagi faham murid ni kena cakap macam tu. Okey, baik cikgu. Okey, kalau kita guna formula tadi je, budak pening. Betul. Apa ni sebab dia tak nampak. Bila macam ni orang nampak, maksudnya kita terpaksa kurangkanlah keluaran satu barang tadi bila kita memilih untuk keluarkan barang yang seterusnya. Okey, itu yang berlaku. Selagi kita melakukan produk yang banyak cikgu, maknanya ia melibatkan kos yang lebih tinggi. Ya. Betul cikgu Betul. Okey. Okey, lepas tu saya nak sedikit terangkan pasal kedudukan Y dengan W ni. Okey. Y dengan W ni kita nak cerita sikit, mulakan dengan W. W tadi saya katakan dia tidak cekap. Dia tidak cekap. Maknanya tahap kecekapan dia tidak mencapai maksimum. Dia boleh buat tapi dia tak buat. So ini merugikan firma. Sebagai sebuah firma, dia selagi dia boleh gunakan, dia gunakan. Contohnya yang tak cekap ni mungkin dia ada 2 mesin, tapi dia pakai satu saja. Dia tak gunakan dua-dua. So rugilah. Kalau dia guna dua-dua, dia boleh buat lebih banyak. Kan? Boleh sampai sini. Tapi sebab dia guna satu, dia takat tu saja. Okey? Dan bila dekat Y ni pula, ini tidak mampu. Permintaan ada, tapi dia tak boleh buat. So dia perlukan sokongan. Macam saya sebut tadi, dia perlukan sokongan. Mungkin dari segi modal, terutamanya lah. Dari segi modal ataupun dari segi tahap kecekapan.
Okey, kadang-kadang kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, orang buat kerja kan. Kadang-kadang dia cuma masukkan barang dalam kotak aja. Ceritanya. Kita masukkan barang dalam kotak tu ambil masa sampai 10 saat. Tapi disebabkan kemahiran dia yang sangat tinggi, dia boleh masukkan dalam masa 2 saat saja. So kalau kita kira, kita 10 saat. Dia 2 saat. Lebih menguntungkan je kok. Dia boleh siapkan 5. Sebab tu kita jangan melihat kepada gaji yang rendah itu semata-mata cikgu. Tapi lihat kepada kemahiran yang dia ada. Betul. Okey cikgu, mana lebih baik? Baju kurung sahaja ataupun jubah sahaja ataupun kedua-duanya cikgu? Kalau mengikut perniagaan. Kalau untuk perniagaan ni, pendapat saya lah, dia bergantung kepada permintaan. Okey cikgu. Jadi dia tak boleh ikut suka kita. Maknanya dekat situ kita kena melihat kepada banyak perkara. Betul. Daripada sudut modalnya, daripada sudut bagaimana kita sebut kedainya dan juga pekerja mahir dalam bisnes kita. Okey cikgu, terima kasih kita ucapkan kepada cikgu. Saya rasa terpukau dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini. Sangat seronok sebab saya pun nak jadi usahawan seperti Apis juga. Saya pun dah ada banyak rumah juga. Terima kasih kepada Cikgu Azmi dan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih kita ucapkan dan kita akan jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Muhammad Nur Hisham bin Ahmad, Pengetua Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, Bukit Cerakah, ingin merakamkan rasa syukur yang abadi dan tulus atas kesempatan dapat bersiaran di udara bersama penonton TV Didik KPM untuk mata pelajaran ekonomi. Harapan saya kepada anak-anak Mumtaz Saleh Sam Nurul Iman yang mengambil mata pelajaran ini agar mereka dapat menguasai mata pelajaran ini dengan baik. Ditambah dengan bimbingan guru yang berpengalaman seperti Encik Nurul Azmi bin Muhammad Attar selama 13 tahun merupakan kesempatan paling berharga dan detik yang bermakna kepada anak-anak Mumtaz Saleh untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan maklumat dan juga cara berfikir guru pembimbing ini. Memiliki kemampuan dalam membuat analisis kritis sesuatu isu dan mengadunkan ilmu dan praktikal dalam kehidupan merupakan kekuatan yang ampuh dan bekalan yang kokoh dalam mendepani cabaran kerja masa hadapan. Akhir kata, besarlah harapan saya agar anak-anak Mumtaz Saleh Sam Nurul Iman dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan pencapaian grade purata sekolah 2019 dari 3.62 ke tahap yang lebih baik lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.